Bau yang sangat busuk yang terdapat di dalam bilik itu memaksa seorang anggota polis ini untuk memecahkan jendela bilik. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini guys, satu lagi kisah yang akan saya kongsikan bersama Anda tentang seorang wanita yang dikurung oleh ibunya sendiri selama 25 tahun. Dan dia juga merupakan salah seorang anak yang berketurunan bangsawan. Dan wanita malang ini bernama Blanche Munir. Beliau dikurung di dalam sebuah bilik oleh ibunya sendiri kerana ibunya tidak merestui hubungannya bersama seorang peguam yang lebih berusia daripada dia. So, mari kita sama-sama tengok awal kehidupan tentang Blanche Munir. Blanche Munir dilahirkan pada 1 Mac 1849. Bapaknya ini adalah Emily Munir, manakala ibunya dikenali sebagai Madame Munir, dan dia mempunyai seorang abang iaitu Marcel Munir. Blanche ini merupakan salah seorang sosialita di Perancis dan berasal daripada keluarga yang sangat-sangat bangsawan guys. Selain daripada memiliki harta yang banyak dan berketurunan yang baik-baik, si Blanche ini juga merupakan seorang gadis yang sangat-sangat cantik, di mana ramai lelaki yang tertarik dengan kecantikan si Blanche ini. Dan keluarga si Blanche ini, terutama sekali mamak dia si Madame Munir ini, sangat terkenal dengan sifatnya yang dermawan, dan dia juga banyak membuat sumbangan-sumbangan amal pada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Selain daripada itu, keluarga si Blanche ini juga merupakan salah sebuah keluarga yang paling terkenal pada abad itu guys. Pada tahun 1874, ketika si Blanche ini berusia 25 tahun, jadi masa tu banyaklah lelaki yang datang pergi rumah dia untuk melamar si Blanche ni, yang terdiri daripada keluarga-keluarga yang kaya, dan ada juga yang terdiri daripada anak-anak menteri, anak-anak bangsawan macam dia juga, dan ada juga yang terdiri daripada orang kebanyakan. Tapi malangnya guys, si Blanche ini sebenarnya dia sudah jatuh cinta dengan seorang lelaki yang berusia lebih tua daripada dia, dan lelaki ini merupakan salah seorang peguam yang ada di daerah tempat dia tinggal ni guys. Jadi apabila mamak dia tahu yang si Blanche ini mempunyai teman lelaki lain, lebih-lebih lagi dia tahu bahawa lelaki pilihan si Blanche ini cumalah seorang peguam yang berasal daripada keluarga miskin. Nah, disitulah si Madame Munir ini tidak bersetuju dengan hubungan anak dia dengan peguam ini tadi. Jadi diorang pun bergaduh. Lepas tu mamak dia cakap, kenapa juga kau mau pilih orang miskin, sedangkan banyak orang kaya yang mau dengan kau? Apalah sangat, sudahlah miskin, tua lagi. Begitulah dia punya dialog. Si Blanche ini, dia tetap dengan pendirian dia mau dengan si peguam tua ini guys. Diorang juga sempat berjumpa, sempat keluar bersama-sama, tapi secara senyap-senyap. Dan pada satu malam, si Blanche dengan peguam tua ini berencana untuk melarikan diri. Maksudnya diorang mau kahwin lari guys. Tapi malangnya guys, diorang punya idea itu kedapatan oleh mama si Blanche. Jadi macam mana mama si Blanche buat guys? Dia tarik si Blanche ini dengan dibantu oleh abang si Blanche, iaitu si Marcel ini. Dia bawa si Blanche masuk ke dalam loteng, iaitu loteng ini terdapat di tingkat atas rumah mereka. Merupakan sebuah bilik yang sangat kecil, hanya mempunyai sebuah jendela guys, di mana jendela itu cuma cukup untuk muka dia saja yang nampak lah, begitu guys. Jadi dia kasih masuk si Blanche di situ dengan tujuan kalau dia buat hukuman macam begini,
mungkin si Blanche akan berubah pikiran. Malangnya guys, anak dia ini tetap dengan pendirian dan kemahuan dia, di mana dia mau kawin juga dengan itu peguam tua. Yalah bah, walaupun tua, tapi kalau sudah dia dapat jaga hati anak kau kan, kau terimalah bahkan. Tak payahlah aku mau cakap yang dia tua, dia miskin. Who knows, kau punya masa depan akan datang kan? Jadi berhari-harilah si Blanche ini dikurung di dalam loteng tersebut. Dan dia hanya diberikan sisa makanan guys. Lepas tu dibekalkan dengan hanya sehelai selimut kecil sahaja. Dalam fikiran mama si Blanche ni, iaitu si Madam Munir ni tadi, dia fikir yang kalau makin dia tambah hukuman ni, makinlah si Blanche ini akan berubah fikiran. Malangnya tidak guys. Hati si Blanche ini lebih kuat dan lebih tabah mengharungi segala hukuman yang mama dia ini bagi guys. Semata-mata demi cintanya kepada si peguam yang tua itu guys. Dan disebabkan kecekalan hati si Blanche ini, mama dia ni sampai hilang sabar. Mau ndak mau si Madam Munir ini tadi, dia seksa pula si Blanche. Macam mana dia seksa? Dia kasih bogel anak dia, lepas tu dia rantai tangan anak dia dengan kaki sekali di atas katil itu tadi. Kemudian dia seksa anak dia. Dia seksa, dia pukul, dia bagi makanan sisa. Dan begitulah guys kehidupan si Blanche sepanjang dia berada di dalam loteng tersebut. So sekarang guys, kita akan tengok kehilangan Blanche Munir. Check this out. Hati si Blanche Munir ini semakin tekad guys. Dia tidak mau berubah fikiran walaupun dia diseksa bermacam-macam cara mama dia bagi. Sampai satu tahap, mungkin kepuasan sudah si Madam Munir ini guys, dia tutup tuh jendela. Itulah satu-satunya jendela untuk si Blanche ini melihat pemandangan luar. Dia tutup guys. Dia tutup guna papan, dia paku mati. Lepas tu dia naikkan langsir yang tebal agar si Blanche ini tidak dapat melihat lagi pemandangan di luar dan tidak lagi dapat melihat cahaya matahari. Sepanjang di loteng itulah si Blanche ini meratap nasib guys. Dia terpaksa juga makan makanan sisa yang mama dia bagi untuk meneruskan kehidupan. Dan pada satu hari guys, kawan-kawan si Blanche ini dorang tertanya-tanya, tiba-tiba si Blanche hilang. Kemana dia pergi? Sehinggalah orang datang pergi tempat itu peguam, iaitu boyfriend si Blanche ini tadi. Dorang tanya, dan malangnya peguam itu juga tidak mengetahui di mana keberadaan si Blanche. Pada awalnya dorang tanya mama dia ni, mama si Blanche ini, iaitu si Madam Munir. Dan masa tu Madam Munir ni untuk menutup dia punya perbuatan itu daripada dihidu oleh kawan-kawan si Blanche, dia cakap konon si Blanche ini pergi ke luar negara untuk menyambungkan pelajarannya di situ. Dan si Madam Munir ini juga mengatakan bahawa selepas tamatnya pembelajaran anak dia ini tadi, kononnya si Blanche ini bertekad untuk terus tinggal di Scotland. Masa tu guys, kawan-kawan dia tidak expect. Ialah siapa yang expect bila kau tanya dengan orang yang memang banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat. Maksudnya di sebalik orang yang memberikan sumbangan ini, terutama sekali macam mama si Blanche ini tadi, sebenarnya tersembunyi satu sifat yang orang tidak tahu, bahawa dia mendera dan mengurung anaknya sendiri di dalam loteng guys. Bulan demi bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya si peguam ini pun masih juga menanti kekasihnya itu guys. Pada satu hari, ketika hari jadi si Blanche ini diadakan di rumahnya, jadi kawan-kawan si Blanche ini juga masih tertanya-tanya, kenapa hari jadi si Blanche diraih tetapi dia tiada di rumah tersebut. Jadi disitulah si Madam Munir dengan si Marcel ini mendapat akal. Konon-konon dorang menuduh si Blanche ini sudah pun melarikan diri guys. Cara dorang buat ini guys, supaya dorang tidak lagi dipersoalkan berkali-kali guys. Dan kamu mau tahu guys, pada ketika itu si Madam Munir ini dengan abang dia si Marcel berpura
pura-pura sedih setiap kali orang bertanya tentang si Blanche Munir ini. Dorang pura-pura lah menangis, merataplah, konon dorang rindulah si Blanche. Tapi sebaliknya, hanya si Madam Munir dengan Abang Desi Marcel sahaja tahu keadaan sebenar si Blanche. Dan akhirnya pada tahun 1885, dalam penantian dan penyiksaan, dan akhirnya si peguam ini pun meninggal dunia guys. Tapi malangnya si Blanche tidak muncul-muncul lagi. Dan sekarang guys, kita akan tengok macam mana si Blanche ini boleh ditemui di dalam loteng tersebut. Check this out. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Begitulah pepatah Melayu yang sering kita dengar, dan inilah yang terjadi kepada si Madam Munir ini dengan anaknya si Marcel Munir. Yaitu pada 13 Mei 1901, sepucuk surat, iaitu penghantarnya tidak diketahui dan tidak ada bertanda tangan surat tersebut, sampai ke sebuah pejabat peguam negara, iaitu yang terletak di Paris. Di dalam surat tersebut guys, mengatakan bahawa kediaman keluarga Munir menyimpan rahsia yang sangat besar. Ditulis di dalam surat itu juga guys, bahawa ada seorang wanita yang dikurung di dalam bilik kecil dan dibiarkan kelaparan serta tinggal bersama najis-najisnya selama 25 tahun. Apabila peguam negara ini tahu tentang hal tersebut, beliau dengan pantas menghubungi pihak polis untuk datang ke kediaman si Madam Munir ini tadi untuk melakukan pemeriksaan. Dan apabila mereka tiba di kediaman Madam Munir ini, dorang pun ketuk pintu lah, ketuk. Tidak ada yang membuka pintu pada ketika itu. Dan masa itulah dorang ternampak ada sepasang mata memandang mereka daripada sebuah jendela, dan mata tersebut adalah milik si Madam Munir. Dan apabila polis ini mengetuk, tidak juga dibuka guys. Mau ndak mau, dorang terpaksa memecahkan pintu rumah si Madam Munir ini. Dan disitulah penyiasatan mereka bermula. Dorang mencari, betulkah tidak apa yang orang tu tulis dalam surat, betul atau tidak ada perempuan yang dikurung di sini. Dan you know guys, sehinggalah seorang anggota polis ini, dia naik di tingkat yang paling atas, dan di situ dia menemui sebuah bilik. Waktu dia datang di situ guys, daripada pintu bilik tu dia sudah terhidup bau yang sangat busuk guys. Jadi dia panggil kawan-kawan dia untuk bantu dia pecahkan pintu tu guys. Waktu dorang pecahkan pintu itu, anggota polis ini terkejut guys. Apa yang dorang nampak di dalam bilik tersebut guys. Anggota polis ini menemui seorang wanita yang sudah pun dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, dan wanita tersebut adalah Blanche Munir, yaitu anak gadis Madam Munir yang dia kurung selama 25 tahun di dalam bilik tersebut guys. Keadaan bilik tersebut sangat gelap gelita tanpa sebarang cahaya. Bau yang sangat busuk yang terdapat di dalam bilik itu memaksa seorang anggota polis ini untuk memecahkan jendela bilik tersebut guys. Apabila jendela tersebut sudah dipecahkan, orang tahu dari mana datangnya bau busuk itu guys. Ianya datang daripada sisa makanan yang berselerak di seluruh bilik tersebut. Kemudian mereka juga menemui si Blanche Munir ini dalam keadaan yang dirantai di sebuah katil usang serta membusuk disebabkan najis dia sendiri guys. Aduh, kesiannya keadaan si Blanche Munir itu. Mereka menemukan si Blanche Munir ini dalam keadaan yang kurus kering, berbogel tanpa seurat benang guys, berbogel langsung, seakan-akan mayat. Rambut dia yang panjang dan tidak terurus. Keadaan si Blanche Munir ini menggambarkan bagaimana situasi dia selama 25 tahun
diseksa oleh ibu kandung dia sendiri, guys. Dan salah seorang anggota polis itu mengatakan bahawa wanita malang itu ditemui dalam keadaan berbaring dan dalam keadaan berbogel di atas katil yang usang. Di sekelilingnya terdapat bentukan kerak akibat daripada pengumpulan najis beliau. Cebisan makanan seperti daging, sayuran, ikan dan roti yang sudah membusuk. Kami juga menemui beberapa kulit kerang dan juga serangga terdapat di atas katil usang tersebut. Udara di dalam bilik itu sangat tidak sesuai untuk bernafas dan baunya sangat busuk. Dan ia membuatkan kami tidak dapat berada terlalu lama di dalam bilik tersebut. Dan akhirnya si Blanche dihantar ke sebuah hospital untuk menerima rawatan, guys. Apabila si Blanche ini ditimbang, beratnya pada ketika itu hanyalah 55 pound, iaitu bersamaan dengan 25 kilogram sahaja. Beliau juga dikatakan mengalami kekurangan nutrisi. Macam mana juga kau nak kekurangan nutrisi kalau sudah panjang 25 tahun tu kau makan sisa makanan? Macam mana tu, guys? Pada awalnya si Blanche ini dia tidak dapat bercakap. Dia mendiamkan diri. Mungkin sebab dia terkejut kan, tiba-tiba panjang 25 tahun tu dia keluar daripada bilik, baru dia nampak matahari, baru dia nampak keadaan segala-galanya yang sudah berubah. Dia masih dalam keadaan terkejut. Beberapa hari selepas itu barulah si Blanche ini berani untuk menyuarakan macam mana keadaannya sepanjang dia berada di dalam bilik tersebut. Dan dia juga mengaku bahawa ibu kandungnya itu si Madam Munir ini menyiksanya sepanjang 25 tahun tersebut, guys. Menurut Blanche lagi, selama 25 tahun dia dikurung di dalam bilik itu, tidak ada seorang pun yang mencuba untuk menyelamatkan dia, guys. Termasuk abang dia si Marcel Munir dan orang-orang gaji yang terdapat di dalam kediaman si Madam Munir ini, guys. Apabila pihak polis soal siasat dorang punya orang gaji dia mengatakan bahawa dorang tidak berani untuk membuka mulut tentang apa yang sudah pun si Madam Munir ini lakukan terhadap anak dia, kerana si Madam Munir ini sudah pun mengugut mereka, guys. Dan sampai ke hari itu tidak ada sesiapa pun tahu siapa yang menghantar surat misteri tersebut, guys. Menurut kabar angin, kononnya surat tersebut dihantar oleh salah seorang kekasih kepada orang gaji yang terdapat di dalam rumah si Madam Munir ini. Dan dia mau dia punya boyfriend ni kasih selamat si Blanche ini tadi. Lalu kekasih si orang gaji ini tadi menulislah surat dan menghantar surat tersebut kepada peguam. Dan sekarang kita akan tengok sama ada nasib si Blanche ini terbela ataupun tidak. Akhirnya si Madam Munir ini ditahan oleh pihak polis. Dia sendiri mengaku bahawa dialah yang mengurung dan menyiksa anaknya itu, iaitu si Blanche Munir selama 25 tahun. Selepas 15 hari si Madam Munir ini ditahan, dikatakan akhirnya Madam Munir ini meninggal dunia. Si Marcel, abang kepada si Blanche ini, dia merupakan seorang peguam yang sangat terkenal, guys. Dan apabila dia disiasat, pada awalnya, guys, dia mengaku yang dia melakukan hal tersebut dengan dia punya adik. Kemudian mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 15 bulan terhadap si Marcel. Tapi entah kenapa, guys, tiba-tiba hukuman tersebut ditarik kembali. Bebaslah si Marcel, guys. Ditambah lagi kononnya si Marcel ini mempunyai penyakit mental. Orang ramai sangat terkejut akibat pembebasan si Marcel Munir ini, guys. Setelah 25 tahun dikurung di dalam loteng tersebut, pastinya akan ada kesan terhadap kesehatan beliau, di mana dikatakan selepas si Blanche Munir ini diselamatkan, dia mengalami masalah kesehatan dan dia juga turut mengalami kesehatan mental, iaitu dia mempunyai penyakit skizofrenia selepas diselamatkan
dan dia dipindahkan ke salah sebuah hospital psikiatri di Bandar Boys Francis. Pada 13 Oktober 1913, akhirnya si Blanche Munir dikatakan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan ketika itu dia berusia 64 tahun, guys. Ya, begitulah guys kisah si Blanche Munir di mana diseksa dan dikurung oleh ibu kandungnya sendiri. Kisah si Blanche Munir ini juga sudah pun diadaptasi menjadi salah sebuah buku, La Sequestre de Poitiers, dan diterbitkan oleh Henry Gitt pada tahun 1930. Bagi saya kisah si Blanche Munir ini sangat-sangat menyedihkan, guys. Hanya disebabkan kau tidak bersepakat dengan kau punya parents, tiba-tiba mama kau mengambil satu keputusan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan ya guys, sekiranya anda mempunyai kisah yang ingin anda kongsikan, bolehlah email saya ke nurulsyafinasjumadi92@gmail.com. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada saya. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Bye!